Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat tu? Alhamdulillah. Baik. Kurang malam ni hujan kot tu. Pelan-pelan kot tu. Tadi Ustaz Fadlan kot jadi khutbah. Fadlan SMK Kerian lah. Dia mengajar kat sini lah, Ustaz Fadlan. Ustaz Fadlan ada ajak? Ada. Ustaz Akmal Sani dah? Ada kat tu? Bulan lepas ada Ustaz Akmal Sani mai? Ada? Ada tu? Dia duduk mana? Bukan duduk Kuala Kangsar kan? Anda tahu kot dapat sini yang third. Kawan. Tak apalah tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita terus ikut tuan-tuan tu, pelan-pelan ikut nanti sahabat kita sampailah. Baik tuan-tuan, kita sambung kitab kita Tafsir Nurul Ihsan juzuk yang pertama. Lama dah kita belajar ni tuan-tuan, daripada 2000 apa tuan-tuan ingat tak? 2016. Ni yang saya tulis lah. Sebab saya ngajak kitab ni di sini saja, 22 hari bulan 1 2016. Betul tak? Tak ingat tu? 2016. Lama dah tuan-tuan. Berapa tahun dah? 5 tahun dah tuan-tuan. No? Nak masuk 6 dah. Nak ceritanya masa sekejap je tuan-tuan. Masa sekejap je berjalan. Dia bukan, kita mengaji ni bukanlah kita kejar untuk habis kitab. Memanglah dapat khatam bagus lah tuan-tuan. Ada setengah orang dia terlalu obses nak habis kan. Kadang-kadang ustaz hurai sikit tapi dia cover banyak, betul tak? Kadang-kadang bab akidah, bab fiqh, bab tasawuf, segala bab dia cover. Itu penting kita mengaji tuan-tuan. Kalau sekadar tuan-tuan nak habis kitab ni, tuan-tuan baca tak apa kot, tak tafsir, betul tak? Tapi kalau akidah, fiqh, tasawuf memang kena mengaji. Baik. Jadi kita mengaji ni 5 tahun dah tuan-tuan. Apa yang penting adalah penghayatan benda yang kita belajar tu. Penghayatan tu, penghayatan ilmu dalam kehidupan. Baik. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah kan dia pernah ingatkan, kalau manusia ni menghayati satu surah boleh membawa kebaikan pada dia. Kita hayati betul surah tu. Banyak orang tak hayati tapi surah tu pendek. Kalau kita hayati betul-betul, boleh bawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang banyak orang lalai pada surah tu. Surah apa tuan-tuan? Surah Wal Asr. Sebab tu kita bila habis je apa-apa, kita panggil apa? Macam dalam majlis kan. Dalam majlis kita akan kata kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Bukan kifarah ada orang disilap. Tasbih kifarah, bukan kifarah. Kifarah tu kalau berjimak dengan isteri tu, itu kifarah lah. Bulan puasa kan, kifarah sumpah ke, bukan tasbih kifarah. Tasbih kafarah kita ubah lah tuan-tuan. Jangan nanti silap. Sama juga kadang-kadang kita sebut apa? Ahli Qaryah. Mana ada Qaryah? Ahli Qaryah. Nah, banyak merata saya dengar Qaryah. Semalam pun saya mengajak di Masjid Semangui tu pun dia pengurusi sebut ahli Qaryah ni ustaz. Saya nak tegur orang segan lah. Dia kena tengok personal. Qaryah ni apa? Maksud dia ketuk tuan-tuan. Ketuk. Ahli ketuk. Ahli yang kena ketuk tuan-tuan. Dia bukan Qaryah. Qaryah. Apa nak Qaryah kampung? Qaryah tu hari kiamat dia kan. Ketuk-ketuk-ketuk.
Al-Qari'atu mal Qari'ah. Betul tak? Ahli hari kiamat tuan. Kiamat tu kita pergi. Qari'ah, ahli Qari'ah tu. Qari'ah kita panggil. Jadi tuan-tuan bukan Qari'ah ahli Qariyah. Kita betulkan lah. Sama juga kita sebut kalau Allah yarham, Allah yarhamah. Betul tak? Penggunaan yang tak apa tepat sebenarnya. Ya, dia yang betul Allah yarham, dua-dua Allah yarham. Sebab yarham tu dia fi'il tuan-tuan. Dia tak boleh jadi perempuan dengan kita tambah apa? Kita tambah kita panggil domain ni bahasa Arab lah tuan-tuan. Kalau orang putih dia ada his dengan her, betul tak kan? Kalau lelaki yarhamuhu, kalau perempuan yarhamuha. Allahu yarhamuha, perempuan, moga Allah rahmati dia. Lelaki Allah yarhamuhu, moga Allah rahmati dia. Allah yarhamuhu dengan Allah yarhamuha. Tapi kita Allah yarham, Allah yarhamah. Silap tuan-tuan. Tapi tak apalah tuan-tuan. Yang penting saya nasihat kat tuan-tuan, tuan-tuan sebut Allah yarham je cukup. Laki ke perempuan, tuan-tuan sebut Allah yarham. Itu bahasa Arab dia. Kalau nak tambah domain belakang, bagi betul Allah yarhamuha ataupun Allah yarhamuhu. Tak apalah tuan-tuan. Kalau lagi cantik, rahimahullah. Ini cantik ya. Yang ni yang diguna dalam kitab. Rahimahullah. Kalau lelaki, kalau perempuan rahimahullah. Tak apa tuan-tuan. Jadi kita sambunglah tuan-tuan. Kita berhenti di mana ni tuan-tuan? 17. Ya alladzina yadhunnun, ke surat 17. Mudah-mudahan kita dapat khatam lah tuan-tuan. Alladzina yadhunnun. Baik. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, iaitu segala mereka yang yakin mereka itu bahwasanya lagi bertemu mereka itu akan Tuhan mereka itu pada akhirat dengan bangkit di kubur. Mana dia apa? Dia sambung ayat tu tuan-tuan. Yang sebelum ni, ya Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kamu dengan sabar dan semayang. Maknanya dalam hidup ni susah, hidup ni banyak ujian, banyak cabaran. Macam mana kita nak mampu hadapi cabaran dalam kehidupan ni? Dua benda tuan-tuan yang Allah Ta'ala sebut. Minta tolonglah kita dalam kehidupan ni dengan apa? Wasta'inu bis sabri, dengan sabar. Sabarlah. Betul tak? Sabar ni tuan-tuan, saya sebut tuan, sabar tu kehidupan lah. Betul tak? Dengan kehidupan suami isteri kena sabar, didik anak kena sabar, kerja kena sabar. Betul tak? Tuan-tuan pergi kait sawit kena sabar, pergi mesin rumput kena sabar. Apa benda yang tak kena sabar tuan-tuan? Semua kena sabar. Belajar naik kereta kena sabar. Ada orang belajar naik kereta sikit, langgar dinding tak mau lah. Betul tak? Ada sampai ketua tak boleh bawa kereta. Ada tuan-tuan, tak mau lah. Semua benda kena sabar. Jadi tuan-tuan ni, tuan-tuan mengaji kena sabar tuan-tuan. Kena sabar mengaji. Nak semua kena sabar lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan minta tolonglah dengan sabar dan semayang. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semayang itu berat kecuali pada orang yang khusyuk. Ini orang yang hati ditunduk dan patuh kepada Allah ataupun cenderung kepada taat. Jadi kemudian Allah Ta'ala jelaskan yang kita hari ni dia kaitan dengan hak dulu tu kena sebut. Jadi orang khusyuk ni, siapa orang khusyuk ni? Siapa orang khusyuk yang mana semayang ni dia tak berat? Betul tak? Sebab semayang ni tuan-tuan memanglah kita tengok dari segi perbuatan nampak ringan, betul tak? Kita kalau nak kata lah tuan-tuan semayang dengan tuan-tuan pergi mancing, mana lagi penat tuan-tuan? Mancing dengan semayang, mancing penat, betul tak? Adik saya pergi mancing sampai tulang belakang pun sengit tuan-tuan. Betul tuan-tuan, sampai pergi berubat. Dia lama sangat dia duduk, mungkin tak betul dia duduk tuan-tuan. Sakit tulang belakang, muda lagi. Penat. Kek sawit dengan semayang, mana lagi penat? Serak padi, pam racun, tuan-tuan buat rumah dengan semayang, mana lagi penat? Berapa ramai orang yang pergi serak padi tak larat semayang, betul tak? Semayang tak. Berapa ramai orang yang larat tuan-tuan pergi buat rumah, repair bumbung, pergi mancing, tapi nak semayang tak larat. Ni Quran sebut ni.
Walaupun dari segi perbuatan, semayang tu senang. Betul tak? Kalau tak boleh berdiri, boleh duduk. Kalau duduk tak boleh, mengiring dulu. Yang baring tu mengiring dulu. Mengiring. Tak boleh mengiring, baring. Guna kepala isyarat. Guna kepala tak boleh, guna mata dulu. Mata. Guna mata. Kalau mata tak boleh, hati. Kalau hati pun tak boleh, matilah kot. Boleh tuan-tuan. Tapi saya nak ceritanya tuan-tuan, semayang ni mudah. Mudah. Tak berat pun. Tapi ramai orang tak boleh buat. Jadi kata Allah ni, semayang ni melainkan orang yang khusyuk hati dia. Jadi ayat ni nak ceritalah apa ciri orang khusyuk tu. Orang yang mana dia ni boleh semayang, dia tak rasa berat nak semayang dalam hidup dia. Mudah-mudahan kita masuk orang khusyuk lah tuan-tuan. Jadi ini huraian dia. Iaitulah segala orang yang yakin mereka bahawasanya lagi bertemu mereka itu akan Tuhan mereka itu. Makna dia, kita yakin sungguhlah kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Seperti mana kita yakin esok akan adanya hari Sabtu, betul tak? Akan ada hari yang mana kita mati, betul tak? Saya sembahyang Jumaat minggu lepas di Masjid Bagan Serai. Tuan-tuan sembahyang kat sini ke Masjid Bagan Serai? Sini ada jenazah kan, betul tak? Bila kita sembahyang, kita kena ingat tuan-tuan, bila tuan-tuan sembahyang jenazah lah tuan-tuan. Sini buat sembahyang jenazah agak kan? Buat tak? Buat tak? Selalu ke jarang-jarang? Ada jugalah. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan sembahyang jenazah tu, bayangkan kalau jenazah tu kita, tuan-tuan yakin tak satu hari nanti orang sembahyang kita? Tuan-tuan yakin ke tak yakin? Ke tuan-tuan rasa aku tak kot? Takkan kot. Kita mesti yakin tuan-tuan, betul tak kan? Saya tuan-tuan yakin, saya yakin-yakinnya memang satu hari kita duduk kat situ, betul tak? Cuba bayangkan saat bila kita semayang tu, kalau aku dalam tu, akan tiba saat dia. Tak tahun ni, tahun depan. Bukan tahun depan, okey lagi 2 tahun. Tak lagi 2 tahun, mungkin lagi 5 tahun. Tak lagi 5 tahun, mungkin 10 tahun. Aku bukan 10 tahun panjang umur, okey lah lagi 100 tahun. Tapi mati tak mati? Mati. Kita dalam 2021, kalau tak kiamat lagi lah tuan-tuan, tahun 2100, betul tak? Lebih kurang lagi 79 tahun. Dalam sengkang masa ni, kita akan jadi jenazah yang duduk kat depan. Tuan-tuan setuju dengan saya tak? Betul kan? Betul tuan-tuan. Cuma tak tahu kat mana. Kat surau ni ke, surau Masjid Bagan Serai ke, kat Mekah ke? Betul, ada orang Mekah ramai je kat Mekah. Jadi tuan-tuan, dalam sengkang waktu ni kita akan duduk di depan orang semayang kat kita. Sebab tu kita tuan-tuan, nasihat kat saya dengan tuan-tuan, bila kita pergi semayang masjid berjemaah, ada jenazah, kalau kita tak ada urusan, jangan balik. Dia harapkan doa orang, betul tak? Sebab nanti kita pun harap doa kita orang lain. Sebab tu kita pergi mana-mana tu, katakanlah tuan-tuan jalan-jalan pergi Kelantan, berhenti satu masjid, ada jenazah. Kalau tak ada urusan apa-apa, tunggulah saat. Walaupun kita tak kenal dia. Walaupun kita tak kenal dia, tunggu saat lain lah. Kita ada, memang kita nak cepat, kita ada urusan lain lah, kita doa je lah. Sedekah Fatihah, kita doa pada dia. Doa sampai. Jadi tuan-tuan, berhenti saat semayang, kita dapat pahala seperti sebesar gunung Uhud, betul tak? Bawa ke kubur macam 2 gunung Uhud pahala dia. Jadi tuan-tuan, kita yakin, tuan-tuan yakin, saya yakin, kita akan duduk dalam keranda. Nanti kita bawa jenazah pula tuan-tuan. Waktu masuk jenazah dalam kubur tu, kalau kita sini pakai keranda, masuk keranda kan, saya kita berayak, betul tak? Tapi kalau tuan-tuan pergi tempat-tempat yang cantik, kita tengok, menginsafkan jugalah tuan-tuan. Pasal apa? Yalah, mereka letak jenazah, mereka buka muka dia. Tengok kat tempat-tempat cantik lah, kalau belah bandar tu kan, buka muka, ngadap kiblat. Pasal tu bila kita tengok, satu hari aku duduk di situ, betul tak? Satu hari dalam sengkang waktu ni tuan-tuan, mungkin dah 50 tahun ni, saya ingat, saya pun dalam tempoh ni je, saya rasa lah. Saya rasa lah, lagi 50 tahun tak ada dah kita ni, betul tak? Rasanya susah lah kot, betul tak? Imam umur apa imam? 70? 60 apa?
60 tepat. 60 tepat. Lagi 50 tahun 110. Dah ke susah kot. Betul tak? Susah kot. Kita nak panjang umur sampai macam tu. Biasanya matilah tuan-tuan. Baik, jadi kita semua sepakat kita akan masuk kubur. Dan kita yakin bila dah mati kita jumpa siapa? Semua Allah. Inilah orang lah. Orang yang dia tahu dia akan mati, dia akan bertemu dengan Tuhannya. Dia yakin sungguh kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Masa bila kita bertemu, kita tahu kan, pertama bila kita mati, masuk kubur, kita bukan bertemu dengan Allah lagi kan. Kita bertemu dengan amalan kita dulu. Betul tak? Amalan dulu datang. Bila dah mati, dia bukan dah mati baru tahu, bukan dah masuk kubur baru tahu tuan. Dia masa nak mati tu dah tahu dah. Itu kena beramal tuan-tuan. Elakkan dosa. Kalau terjebak dengan dosa, cepat-cepat taubat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab antara benda yang paling menakutkan tuan-tuan bagi manusia, hatta para ulama sekalipun, risau tuan-tuan. Siapa yang kata aku ni confirm mati husnul khatimah, apa sudah risau lah? Jangan takut jadi iblis tuan-tuan. Last sekali rosak. Tak? Last sekali rosak. Malaikat semua takut sesat, dia tak takut. Lah dia yang sesat. Sebab tu kita berdoa, Allah ya muqallibal qulub. Betul tak? Sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkan hatiku dalam ala dinika wa ala ta'atik, di atas agamamu dan dalam ketaatanmu. Betul tak? Dalam hidup ni tak mau kita dalam bulan ni okey, nanti bulan depan jadi tak okey, sembahyang malas, puasa malas, nanti okey balik. Tak, kita nak okey terus. Taat pada Allah. Ulama, hingga kat ulama takut apa tuan-tuan? Sakaratul maut. Semua takut. Semua. Hatta para ulama tuan-tuan risau. Sebab itulah saat yang paling getir dalam hidup seseorang Muslim. Tidak ada jaminan tuan-tuan. Orang yang kita tanam di penguburan Islam semua mati Islam. Tak ada jaminan. Hanya Allah yang tahu. Sebab waktu dia nak mati tu, macam mana dia berhadapan dengan syaitan. Mana orang tahu? Kita mati ni zahir je tuan-tuan. Hatta orang yang menolak hadis saya sebut kat tuan-tuan kan, yang di Kulim tu, dia tak percaya hari kiamat, syurga tak ada, neraka tak ada. Kan saya pernah sebut kat tuan-tuan, dia kata syurga tak ada, neraka tak ada, kiamat pun tak ada. Sebab apa dia kata? Allah Ta'ala tidak bodoh untuk menghancurkan dunia dia. Dia anggap kalau Allah Ta'ala hancurkan, Allah Ta'ala bodoh. Macam itulah apa mukhalafah dia. Berat tak dakwaan ni? Berat. Dia mati, orang nak tanam tak tahu. Pada pagi sampai ke dekat petang, sampai padri nak ambil urus. Lalah ada pemuda PAS di sana tanya mufti, mereka yang ambil urus, tapi tak ramai urus. Orang tak berani nak urus sebab kenyataan dia di blok dia masih ada, fresh lagi ada di situ, boleh baca. Dia dah mati boleh baca lagi, tapi nak urus macam mana? Kalau tak urus, Kristian ambil, rosak nama Islam. Uruslah juga tanam di masjid di jalan Kelang Lama Kulim tu kan, tapi tak ramai lah yang urus. Tapi kena urus sebab nak jaga nama Islam. Tapi nak anggap dia ni wallahu a'lam lah tuan-tuan, sangka baik je lah. Orang sangka baik, mudah-mudahan dia taubat kot. Itulah, tapi hakikat hanya Allah yang tahu. Sebab sangat getir waktu nak mati tuan-tuan. Yang paling getir tuan-tuan waktu nak mati. Sebab apa? Waktu nak mati tu syaitan akan guna power dia habis-habisan. Orang putih kata apa? All out dah tuan-tuan. Dia all out dah masa ni. Segala power yang dia boleh, kesesatan dia punya, syaitan yang paling hebat, yang itulah dia hantar masa nak mati tu. Hebat tuan-tuan, sangat menakutkan. Malah waktu itulah kita terbayang kita punya amalan-amalan, macam-macam bayangan. Saya yang kagumnya tuan-tuan, ada kajian di barat mengatakan memang otak orang mati ni, masa dia nak mati, dia akan datang macam-macam bayangan. Dia jadi sangat aktif. Macam betul tuan-tuan. Ini kajian tuan. Malah orang yang mati, tuan-tuan boleh baca di internet, ada kajian. Ni bukan orang Islam, orang bukan Islam, seolah-olah dia pun mengakui ada kehidupan setelah mati. Sebab bila dah mati tu, seolah-olah otak ni masih lagi ada aktiviti dia di otak tu. Rasyat tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, nak ceritanya waktu nak mati tu, kita akan terbayang segala perbuatan kita di dunia. Kalaulah kita banyak dosa macam mana tuan-tuan? Kalau kita banyak pahala, mudah-mudahan lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita kena perbaiki tuan-tuan diri kita, saya tuan-tuan, semua tuan-tuan, semua.
Tak ada siapa yang dakwa aku ni tak ada masalah sakaratul maut ni. Syaitan mai, aku puih ya. Jangan. Berat. Masa tu berat. Kita minta tolong pada Allah. Tu kita minta, Allahumma khtim lana husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, matikanlah kami dengan kematian yang baik, dan janganlah kau matikan kami dengan kematian yang buruk. Tidak, doa. Jangan kita anggap aku dah doa sekali cukup lah. Bukan, selagi mana kita hidup berdoa. Rendahkan diri kita dengan Allah Azza wa Jal. Jadi tuan-tuan, orang yang yakin dia bertemu dengan Allah Azza wa Jal, inilah orang yang khusyuk. Yakin dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Jadi tuan-tuan, sebelum saya lupa tuan-tuan, makna dia masa nak mati tu, masa dia nak mati, dia akan datang bayangan tuan-tuan. Terbayang macam-macam. Kalau banyak amal kebaikan, okeylah. Banyak keburukan tuan-tuan, teruklah. Kemudian waktu roh di sini, malaikat maut tak main lagi. Siapa main dulu? Kita tak bertemu dengan Allah lagi. Siapa main dulu tuan-tuan? Waktu kita punya roh di sini. Nanti dulu. Betul lah, Iblis main lah. Iblis, syaitan datang. Tapi dia akan datang malaikat rahmat. Kalau orang yang baik, roh tak keluar lagi, malaikat rahmat main dah. Sebab tu kena rajin buat baik tuan-tuan. Siapa yang baik ni tuan-tuan, waktu dia nak mati, malaikat rahmat dah main dah, duduk kiri dan kanan, lawa-lawa, hinsam-hinsam semua. Dan malaikat rahmat kata, hang jangan risau, hang akan masuk syurga. Anak bini hang jangan risau, kamilah penjaga di dunia dan di akhirat. Bagi dia tenang hati dia. Malaikat rahmat. Baru datang malaikat Israel tuan-tuan. Baik. Kemudian tuan-tuan, baru cabut nyawa. Bila mati masuk kubur, tak bertemu dengan Allah lagi. Jumpa siapa dulu? Masuk kubur, siapa yang kita jumpa dulu? Munkar Nakir. Sebelum Munkar Nakir, amalan dulu. Betul tak? Amalan dulu. Amalan mai duduk dengan kita tuan-tuan. Amalan kita, yang mana kita dah sempit tuan-tuan, dia mai duduk menyempit lagi dalam tu. Dengan amalan kita tuan-tuan. Kemudian dengan Munkar Nakir lagi tuan-tuan, yang mai tanya soalan tuan-tuan pada kita. Nak bertemu dengan Allah ni bila? Bila bertemu dengan Allah one by one? Sebelum syurga lagi tuan-tuan, di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita bertemu dengan Allah secara personal, seorang dan seorang tuan-tuan. Inilah ni. Yang bertemu dengan Allah waktu hisab. Kita bisa dengar tentang hisab tuan-tuan. Hisab ni dia tak sama, lain-lain tuan-tuan. Kita biasa baca surah Yasin kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita pernah baca surah tu. Maksud dia, pada hari ini kami buat apa? Nakhtimu ala afwahihim, tutup mulut. Wa tukallimuna aydihim, kemudian bagi tangan boleh cakap. Kemudian wa tashhadu arjuluhum, kaki pun boleh menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, apa yang dia perbuat. Tuan-tuan, ni bukan semua orang. Bukan semua orang macam tu. Orang beriman tak macam tu. Siapa yang macam tu? Tengok dalam hadis tu, penting hadis tu. Cerita siapa dia? Orang beriman. Kan kita baca dalam Quran surah Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang dapat kitab amalan belah-belah kanan, hisab dia senang. Hisab senang ni macam mana? Hisab senang ni tuan-tuan, di padang mahsyar nanti akan kita semua tuan-tuan, mudah-mudahan kita hisab senang tuan-tuan. Mudah-mudahan hisab kita senang. Siapa hisab senang ni, maksud dia ahli syurga, itu je. Siapa hisab senang, dia ahli syurga. Siapa yang hisab dia susah, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih, belakang atau belah kiri. Belah kiri atau belakang. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan menjerit, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dia akan masuk neraka.
Makna dia di padang mahsyar tu, kalau dapat tangan belah kanan, ahli syurga lah. Tapi bukan masuk lagi tuan-tuan, tambah lagi, banyak lagi tuan-tuan, nanti yang sirat lah, qantarah lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, waktu hisab tu, waktu ni kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kan ni yang ayat ni semua. Macam mana tuan-tuan, di padang mahsyar nanti akan ada tutupan. Macam mana tutup? Wallahu alam. Wa wada'allah kanafahu alaih. Allah Taala akan letak tutup. Maksud dia tuan-tuan, saya semua lah tuan-tuan, kita dengan Allah, Allah Taala letak tutup. Pasal apa letak tutup? Supaya orang lain tak tengok. Maka kita dengan siapa? Dengan Allah. Kita dengan Allah tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Wallahu, adakah kita melihat Allah masa tu? Wallahu alam. Sebab kita tahu melihat Allah dalam syurga. Tapi dalam hadis ni sebut memang kita dengan Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada di kalangan kamu seorang pun melainkan dia akan bercakap dengan Allah. Walaisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah orang tengah. Kita dengan Allah direct tuan-tuan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, di sahih tuan-tuan, dalam Riyadhus Shalihin ada. Maka kita tuan-tuan waktu bercakap dengan Allah ni, tak ada orang tengah, siapa pun tak ada, kita dengan Allah tu. Inilah hisab yang mudah. Sampai tuan-tuan kita tengok kata Rasulullah, fayanduru aymana minhu. Waktu kita bercakap dengan Allah ni tuan-tuan, kita tengok belah kanan, fala yara illa maqaddamah. Belah kanan kita punya pahala, kita sedekah, main mengaji, jemaah, belah kanan ni lah. Tengok belah kiri, wa yanzuru asyama minhu, tengok belah kiri, fala yara illa maqaddamah. Kita tak tengok kecuali dosa yang kita buat. Wa yanzuru tilqa wajhihi, tengok depan, apa yang dekat depan? Fala yara illa an-nar tilqa wajhihi. Tengok depan api neraka. Tentu api neraka ni dia bukan macam api kita tengok macam ni, bukan. Api neraka ni warna apa? Hitam. Lepas tu apa lagi dia? Dia ada suara tuan-tuan. Dia bercakap. Kalau suara muka nakir pun takut, suara neraka lagu mana tuan-tuan? Oh tuan-tuan jangan sembang suara neraka je mana. Malaikat yang jaga neraka Zabaniyah pun tuan-tuan muka tak senyum. Neraka punya suara macam mana? Mungkin suara neraka lah yang menakutkan tuan-tuan lah. Dia bercakap neraka ni, suara dia sangat menakutkan. Baik, jadi tuan-tuan, bila tengok depan neraka yang sangat menakutkan, kemudian kata Rasulullah SAW, fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah api neraka walaupun kita sedekah sebelah kurma. Makna dia apa? Buatlah, bukan makna dia kita ada banyak duit sedekah sebelah kurma sudahlah, bukan. Makna dia buatlah baik takat mana yang boleh. Kalau kita ni tak boleh buat baik, tak ada harta, tapi bolehlah nak sedekah 50 sen, sedekah. Itu makna hadis tu. Buat baik mana yang peluang kita ada buat baik, buat. Mudah-mudahan yang itulah yang banyak belah ni. Tapi nak ceritanya, hisab yang mudah ni makna dia Allah Ta'ala akan bentangkan arad. Dia panggil arad, al-ard. Allah Ta'ala bentangkan dosa kita. Ni dosa kamu, tahu tak? Kita dengan Allah tuan-tuan, kita mengaku ai na'am ai rabb. Makna dia apa? Betul, betul Tuhan, ni dosa ni, ta'lamu zamban kadza, tahu tak dosa ni? Kita kata na'am ai rabb, betul Tuhan. Orang beriman mengaku, orang beriman mengaku, dia tak menipu, dia terus mengaku ai wa rabb. Sampailah tuan-tuan kata Rasulullah SAW, orang beriman semua tuan-tuan, semua, sampai tahap kita kata yahlik, habislah aku, binasalah dosa ni tu. Sebab yang dibentang dosa, buat ni, buat ni, buat ni. Lepas kita dah sangka habislah, dosa banyak. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, satartu alaika fid dunya, dulu kat dunia dosa hang ni aku tutup, orang tak tahu. Tidak, Allah Ta'ala tutup. Kebanyakan dosa kita Allah tutup. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, wa ana aghfiruha lakal yawm, hari ni aku ampunkan semua. Habis tuan-tuan. Tapi ceritanya tuan-tuan, panjang ke tak panjang? Panjang tuan-tuan. Sebab dosa kita dibentangkan daripada kita baliang lah tuan-tuan, sampai hari kiamat. Dosa ni dibentangkan. Lepas tu pula tuan-tuan,
Seorang-seorang. Jadi berapa lama kita duduk di mahsyar tu? Lama tuan-tuan. Ada riwayat kata 50 tahun. Di mahsyar tu berdiri 50 tahun. Oh tuan-tuan, panjang cerita ni tuan-tuan. 50 tahun. Dah 50 tahun berdiri saja. Hisap seorang-seorang. Ini orang beriman, orang kafir. Orang kafir hisap dia depan khalayak. Allah Ta'ala panggil, bentangkan amalan dia. Allah Ta'ala tanya, bukankah aku telah kahwinkan kau, muliakan kau, jadi kau sebagai seorang pemimpin, mudahkan kau untuk menguasai unta dan kuda. Ingat tak akan bertemu dengan aku? Orang kafir kata tak. Kata Allah, al-yawma nasituka kama nasitani. Al-yawma ansaka kama nasitani. Hari ni aku lupa hang macam mana hang lupa aku kat akhirat, kat dunia dulu. Yang kena tutup ni siapa? Yang kena tutup mulut ni munafik. Munafik bila Allah Ta'ala tanya, dia kata apa? Tak. Aku beriman dengan kitab hang, beriman dengan apa? Rasul hang, aku semayang, aku puasa. Munafik ni yang kena tutup mulut. Maka dia punya daging, paha, tangan, kaki menjadi saksi pada dia. Sebab tu jaga-jaga kita dengan ajaran yang bukan-bukan. Tak kira lah nama Jabariyah ke, Murji'ah ke, Syiah ke, Qadariyah ke, ayah pin ke. Jaga-jaga. Sebab risau nampak zahirnya Islam, rupanya akidah dah keluar. Itu bahaya tu. Takut akidah dah terpesong keluar pada Islam pun, tapi duk perasan Islam. Itu bahaya. Mati nanti dia bersama dengan zumratul munafiqin. Puak-puak munafik. Baik tuan-tuan, kemudian kemudian pada akhirat dengan bangkit di kubur. Jadi kita akan bangkit di kubur. Orang yang pertama bangkit di, okey tuan-tuan, antara sebab orang tak beriman dengan Allah, apabila Rasulullah sebut, kita akan hidup balik. Jadi orang tak beriman susah nak percaya. Dah mati macam mana hidup balik? Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidha kunna idhaman nakhirah. Orang kafir sebut, adakah patut kita hidup balik sedangkan tulang kita pun dah hancur habis dah? Fikir kan? Kita dah mati, tulang hancur dah. Kalau tanah kita ni tuan-tuan, kalau 100 tahun biasanya tak ada apa dah tuan-tuan. Biasanya lah tanah kita yang panggil iklim kita lah tuan-tuan, panas hujan ni tuan-tuan, tanah yang ada air tuan-tuan. Biasanya mayat tuan-tuan, kalau 100 tahun dia tak ada apa, biasanya lah habis langsung. Tulang-tulang pun dia makan, kecuali satu je. Apa dia? Sulbi. Dan Rasulullah sebut, anak Adam ni, kullu ibn Adam ya'kulhu turab illa ajmad dana. Anak Adam ni semua akan dimakan oleh tanah kecuali ni, kita tulang sulbi, ajmad dana. Kita punya tulang belakang ni bawah sekali. Tulang ekor kan, cik je. Ada saintis Jerman buat kajian tentang ajmad dana, memang dia kagum. Banyak kita punya apa? Segala maklumat DNA kita seolah-olah ada di situ. Kita akan tumbuh balik seperti mana pokok tumbuh. Tuan-tuan tengok pokok durian, pokok hidup ke mati tuan-tuan? Hidup mati? Pokok hidup? Tidak hidup. Malah sains kata pokok juga mengeluarkan suara tuan-tuan. Ada juga sebahagian saintis kata pokok ni kalau kita potong dia rasa sakit. Kita potong dia kan, dia rasa sakit, dia ada suara dia. Tuan-tuan, kita tengok pokok durian yang besar tuan-tuan, tinggi berpuluh meter, asalnya besar mana? Biji. Betul tak? Supaya kita fikir tuan-tuan, biji yang tak ada apa kita ambil, betul tak? Ambil biji durian, biji tak ada apa pun, kita tanam, tanah yang sama, air yang sama, tumbuh. Takkan manusia tak boleh? Betul tak? Itu Allah Ta'ala suruh, falyanzur insanu ila ta'amihi anna sabdal ma'a sabba summa shaqqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habban wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla. So fikir, kalaulah padi kita ambil, kita serak, naik balik, ambil serak balik, betul tak? Daripada biji kecil. Takkan manusia tak boleh? Sama juga tuan-tuan, betul tak? Boleh tak kita tanam buah durian, biji durian jadi rambutan? Boleh tak rambutan? Tak boleh. Sama juga, saya punya tulang sulbi, bila akhirat nanti tumbuh jadi saya lah tuan-tuan. Takkan jadi tuan-tuan pula. Dia maklumat ada kat situ. Tuan-tuan pun sama, bila tumbuh nanti, tumbuh tuan-tuan tak jadi orang lain lah. Macam buah durian, buah rambutan, manggis, betul tak tuan-tuan? Dia ada maklumat, Allah Ta'ala jadikan begitulah dia. Tapi kita akan bangkit semula. Kemudian bangkit pula tuan-tuan, telanjang semua, betul tak? Disebut dalam hadis, yuhsyarun nas
hufatan uratan ghurlan. Manusia semua dibangkitkan telanjang, tak pakai kasut dan tak bersunat. Jadi isteri Nabi SAW yang paling muda nama apa? Aisyah kan? Aisyah radhiyallahu anha, dia kata ar-rajul wan nisa, betul tak? Yang duruna ba'dhum ila ba'. Laki perempuan bangkit, takkan tak tengok, masing-masing tengok, betul tak kan? Semua tak pakai kasut, tak pakai baju, tak bersunat pula. Kata Aisyah, tak tengok lah. Ini tengok sebelah, ini tengok sebelah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amru yawma idzin asyaddu ma ayyara ba'dhum ila ba'. Urusan hari itu dahsyat dia sampai tak ada fikir nak tengok kau. Dahsyat macam mana? Semua orang. Tuan-tuan kalau jumpa mana-mana ajaran, dia kata yang masuklah ajaran aku, kat padang mahsyar nanti Tok Syekh tolong cover. Ini mengarut semua tuan-tuan. Betul tuan-tuan, percaya cakap saya. Saya ada je dengar ajaran orang beritahu, ikutlah ajaran kami dengan imam-imam kami ni. Oh, yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Oh, sedap dia tafsir dia. Tafsir ikut dia. Hari kiamat akan dipanggil dengan imam. Jangan risau, hari kiamat imam-imam tolong cover semua. Tak payah sembahyang pun tak apa. Ini mau sembang syaitan tuan-tuan. Hatta Nabi sekali, betul tak? Waktu Rasulullah bangkit tu, Rasulullah tengok Nabi Musa berpaut di tiang aras, berpaut. Nak cerita dahsyatnya tuan-tuan. Ni Nabi ni. Tok Syekh belakang lagi lah tuan-tuan. Hatta orang jumpa dah 50 tahun 50 tahun akhirat tuan-tuan, berapa puluh ribu tahun kita tak tahu. Jumpa Nabi Adam kata hari ni aku tak boleh tolong apa. Carilah siapa? Nuh. Nabi Nuh kata hari ni aku tak boleh tolong apa. Bukan di tempat ni. Tapi cari Ibrahim. Ni Nabi pun tak buat apa. Ni Nabi ni manusia terbaik tuan-tuan. Nak cari satu-satu Nabi ni 1000 tahun. Lama tu 1000 tahun tuan-tuan. Last kali jumpa Nabi Muhammad apa? Segerakan hisab. Hisab disegerakan. Kalau orang boleh dakwah hang ikut ajaran kami, padang mahsyar jangan risau, selesai. Dalam kubur pun jangan risau. Bukan nak kita tanya hang, saya nak murid imam ni, saya pengikut imam ni. Bukan nak kita kata, oh okey, saya ni imam bukan nanti. Mohong tuan-tuan. Mohong. Ni saya ada dengar orang sebut, tu orang ikut tu. Pasal orang ikut, tak apa, jangan risau. Dalam kubur muka nakir pun tak berani hang. Ini semua cerita ajaran sesat tuan-tuan. Kemudian wa annahum ilaihi raji'un, dan bahawasanya mereka itu kepadanya kembali. Maksudnya kembali kepada siapa tuan-tuan? Kembali pada Allah. Saya akan kembali pada Allah, tuan-tuan juga akan kembali pada Allah. Tuan-tuan, Allah ni siapa tuan-tuan? Tuhan kita tuan-tuan. Kalau kita dalam hidup ni tuan-tuan, kadang-kadang rindu kan, kita belajar jauh-jauh, rindu nak balik rumah, betul tak? Rindu nak balik kampung, rindu nak jumpa mak bapak kalau mengaji dulu lah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, betul tak? Pergi Mekah, rindu nak balik kampung, nak jumpa cucu, betul tak? Biasanya orang tua macam tu lah. Ingat ayam, betul tak? Ingat dia punya bubu dia pasang. Ingat kat kampung macam-macam benda dia ingat lah. Ingat cucu, rindu tuan-tuan. Rumahlah kita ada rindu. Takkanlah kita tak rindu dengan Tuhan yang jadikan kita. Betul tak? Kan tak rindu. Renung-renungkanlah tuan-tuan. Kalau kita boleh rindu dekat kita punya mak ayah, ataupun anak rindu dekat apa? Mak ayah rindu kat anak, ataupun cucu, ataupun isteri, suami tuan-tuan, takkanlah kita tak boleh rindu pada Allah Azza wa Jalla. Kita akan kembali pada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian nak habis dah tuan-tuan ni. Sekaliannya pada akhirat, maka membalas ia akan mereka itu atas amalannya masing-masing, baik dan jahat. Jadi Allah akan balaslah tuan-tuan. Kita buat baik, kita dapat pahala. Kita buat dosa, kita dapat, kita yang tanggung lah. Sebab tu sebut dalam hadis, nanti dah mati tuan-tuan, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Mana dia apa? Kita ni semua, orang Islam ke, orang bukan Islam je, kafir ke, Hindu ke, Islam ke, Buddha ke tuan-tuan, Kristian ke, Yahudi ke, inna ilaina iyabahum, semua akan kembali pada Allah. Summa inna alaina hisabahum, Allah Ta'ala akan hisab. Dan kata Allah, faman wajada khairan
Ini adalah hadis kursi tuan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa nanti dah bertemu dengan Allah, diberi catatan amalan kan. Tengok dalam catatan amalan tu banyak pahala. Banyak pahala kan? Banyak pahala. Apa kita kena buat? Hendaklah kita berbangga-bangga, bukan? Hendaklah kita berasa apa? Besar diri, bukan? Bila kita tengok catatan amalan kita punya banyak pahala, sedekah, mengaji, umrah, banyaklah, korban, macam-macam, baca Quran, falyahmadillah, pujilah Allah. Pasal apa puji Allah pula? Padahal kita yang beramal. Tak puas lagi dia sebut. Waman wajada ghaira dhalik. Siapa tengok catatan amalan dia, tengok tak banyak kebaikan, dia tak sebut keburukan. Ghaira dhalik dia sebut. Maksud dia selain pada dia. Buruklah mana dia. Makna dia apa? Tengok catatan amalan, tengok banyak dosa. Dosa tangan, dosa kaki, dosa mulut, dosa hati, dosa lidah. Oh, banyaklah tuan-tuan. Segala jenis dosa tuan-tuan. Punya banyak dosa. Siapa yang tengok banyak dosa, fala yalumanna illa nafsah. Dia jangan nak marah siapa, marahlah diri sendiri. Siapa tuan-tuan? Siapa bila tengok banyak pahala, pujilah Allah. Tapi bila tengok keburukan, jangan marah siapa, marah diri sendiri. Fala yalumanna, jangan kau cela siapa-siapa, cela diri sendiri. Sebab apa? Sebab ya Allah Ta'ala janjikan kita pahala yang besar. Betul tak tuan-tuan? Ganda kan. Saya pernah sebut dah kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan main misi rumput rumah saya bagi tuan-tuan 1 juta. Tuan-tuan terima kasih tak? Terima kasih tak tahu nak kata. Betul tak kan? 1 juta, tuan-tuan, Allahu Akbar, macam nak gila lah tuan-tuan. Betul tak kan? Dah macam nak gila. Orang pi agak-agak dapatlah dalam 200-300 upah kan, misi apa? Misi rumput. Tiba-tiba saya bagi cek 1 juta. Bukan cek tipu, cek betul. Sonok tak tahu nak kata lah tuan-tuan. Terima kasih, padahal tuan-tuan yang buat kerja. Tapi kenapa terima kasih? Pasal saya bagi tu di luar akal kita. Tuan-tuan, syurga ni tuan-tuan, balasan syurga tak sebanding dengan amalan kita pun. Betul tak? Tu yang kata masuk syurga dengan rahmat tu. Kita punya amalan ni tak boleh beli syurga pun. Tapi bila kita beramal, layak mendapat rahmat. Dengan rahmat lah kita masuk syurga tu. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang apa? Melakukan kebaikan. Betul tak? Kita beramal, mudah kita dapat rahmat Allah. Dengan rahmatlah kita dapat masuk syurga Allah. Boleh lah? Baik. Habis tu kalau buat dosa, jangan celah mereka diri sendiri. Yalah kita yang buat. Betul tak? Pandai buat, pandai tanggung lah. Kita yang buat dosa, maka kita lah yang dipertanggungjawabkan. Habis tuan-tuan? Isyak ke belum? Isyak. Baik tuan-tuan, sebelum saya lupa tuan-tuan, saya masa PKP hari tu, saya ada mengajak di Masjid Jawi. Jadi dia buat online tuan-tuan. Lah ni dah boleh pergi dah, Penang mau boleh masuk dah, Sungai Duri, Jawi. Bila dia buat online tuan-tuan, saya di Facebook online tu lah, saya belilah mic ni tuan-tuan. Mic apa benda lah. Mic ni dia jelas sikit. Jenama pun buaya tuan-tuan. Buaya ganas tuan-tuan mic ni. Jadi saya beli, saya buat rakaman lah tuan-tuan. Sekarang ni saya rakam buh lain set, kemudian saya bubuh di YouTube tuan-tuan. Dia bukan kat surau tuan-tuan ni, mana-mana tempat lah saya pergi, yang sempat saya rakam, saya bubuh di YouTube. Kok tuan-tuan nak dengar balik boleh lah tuan-tuan. Bukan apa saja bubuh ya tuan-tuan, dah saya rakam, saya bubuh. Betul tak? Di YouTube tu dia akan kekal lama. Betul tak? Kalau kita simpan nanti dalam file takut hilang, yang saya rosak lah, memori rosak lah. Betul tak? Ni saya bubuh kat YouTube, kok saya mati pun anak saya boleh tengok. Betul tak? Oh ni kuliah bapak tu. Betul tak? Kat mana-mana pun anak duduk kat EU pun boleh buka. Duduk kat Madinah pun boleh buka. Betul tak? Duduk dekat Mesir pun boleh buka. Itu yang buka internet tu. Sebagai simpanan saya lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak dengar, bolehlah tuan-tuan pergi balik, nak dengar balik lah. Sama ada di sini ataupun di mana-mana masjid yang saya sempat. Boleh kata saya dah start lah tuan-tuan. Memang kalau saya tak tertinggal yang datang ni, mikrofon apa? Buaya ni tuan-tuan, krokodil ni. Krokodil ni. Jadi saya akan buat rakaman. Tapi di YouTube tu memang gambar muka saya tak naik lah. Saya bubuh gambar pokok lah, langit lah, macam tu lah tuan-tuan. Pokok, langit, air terjun lah, macam tu lah. Lagipun tuan-tuan bila nak dengar ceramah ni bukan nak tengok muka pun, nak dengar, betul tak? Jadi tuan-tuan pergi di YouTube. Baru yang saya buat ni, baru bulan ni tu Pak. Baru bulan ni saja buat lah tuan-tuan.
sebagai simpanan. Tuan-tuan type saja Siri kuliah peribadi. Siri kuliah peribadi. Di sini tafsir Nurul Ihsan. Semalam saya baca hadis dari Solihin di Semanggoi. Ada juga saya baca fiqh munakahat, ada yang bab solat jemaah, ada bab solat musafir, ada bab sirah, ada bab aqidah, asas aqidah Islam, ada kitab Sulamul Mubtadi, ada fiqh. Jadi tuan-tuan buka lah di situ Siri kuliah peribadi. Kenapa saya tulis macam tu? Sebab tak ada lagi orang buh nama tu. Jadi senang tuan-tuan cari. Kalau ada banyak nama tuan-tuan tik memang tak keluar lah saya punya, sebab tak ada apa lagi, baru lagi. Tu kena buh nama pelik sikit. Bila tuan-tuan tik buh dia keluar. Bila tuan-tuan tu saya bagi tahu lah tuan-tuan. Saya nak buat simpanan je sebenarnya di situ. Tuan-tuan boleh lah aku nak dengar. Baik, saya minta maaf tuan-tuan dah terlajak masa dah. Mudah-mudahan kita bertemu pada masa akan datang. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Risal muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matrura. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.